Sama tanya yang usul ini. Sama tanya apa guna kita ada usul ini sejak ini kalau kita tidak memberi apa-apa perlindungan kepada ahli-ahli parlimen semacam apa yang berlaku kepada yang berhormat daripada Shah Alam dan persidangan bulan November di mana beliau dikejar, diserang dalam precincts parlimen dan sampai sekarang hari ini sudah 3 bulan tidak ada apa-apa tindakan diambil terhadap orang yang sangat boleh dipasti, dikenalkan, termasuk anak seorang menteri. Kenapa sampai sekarang 3 bulan tidak ada apa-apa tindakan diambil dan apa perlindungan yang akan diberi kepada ahli-ahli parlimen kalau kita meneruskan usul ini? Tentulah apa yang berlaku dalam bulan November sangat jelas bertentangan dengan apa yang kita mahu luluskan supaya jangan ada huru-hara di bangunan di Dewan dan berhampiran dengan bangunan ini. Dan ini sangat jelas dan sangat penting bahawa kita menunjuk bahawa kita ada rule of law. Rule of law kita mementingkan rule of law bukan macam apa yang berlaku dalam Korea Utara, bukan sahaja bunuh orang tetapi sekarang tidak membenarkan rakyat Malaysia tinggal Korea Utara. Yang ini sangat jelas inilah tidak berbeza daripada kegiatan keganasan, hostage keganasan. Kita mau tunjuk kita dalam negara kita ada rule of law, kita mau di dunia ada rule of law, kita mau negara-negara semacam Korea Utara pun hormat rule of law, dan saya harap bahawa adalah penjelasan yang memuaskan dalam perkara ini. Masih Menteri, siapa respon? Saya yang respons. Yang berhormat, apa yang berlaku dalam kekuasaan parlemen ini adalah di bawah bidang kuasa speaker dan pengawal-pengawal keselamatan yang kita lantik. Karena pada konvensinya di mana-mana parlemen di dunia pun tidak kita benarkan pihak polis untuk berada di kawasan parlemen. Malahan setahu saya kalau ada pihak-pihak polis yang ingin masuk dalam parlemen untuk membuat penyiasatan jenayah yang berlaku di luar pun ataupun di parlemen, hendaklah memohon kebenaran terlebih dahulu daripada speaker. Jadi atas sebab itu kita tidak boleh meminta jaminan kepada pihak polis apa yang berlaku dalam prison parlemen ini. Setahu saya sejak saya memegang jawatan ini 9 tahun yang lalu, saya telah mengingatkan keselamatan ahli-ahli. Pada tahun 2008, 2009 di ruang ligar di depan Diwan ini pun ramai orang-orang awam yang masuk dalam Diwan, dalam persekitaran parlemen, dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dijemput ataupun atas jemputan nama ahli-ahli yang berhormat. Pada ketika itu saya telah menegur, jangan terlampau banyakkan jemputan-jemputan atas nama ahli yang berhormat. Malahan saya masih ingat di suatu ketika dahulu 2008-2009 sehingga hari jadi seorang anak pun dibuat dalam prison parlemen, dan perayaan-perayaan tertentu saya ingat telur-telur pink juga ada dibawa di persekitaran di sini. Jadi saya telah menyiasat perkara apa yang telah dibangkitkan oleh yang berhormat Gelang Patah tadi. Kadang-kadang pengawal-pengawal keselamatan yang dilantik oleh parlemen serba salah. Karena sesiapa yang masuk itu menggunakan nama ahli yang berhormat. Saya adalah jemputan ahli yang berhormat sekian, sekian, sekian. Jadi tindakan kepada apa yang berlaku kepada Shah Alam, nanti Shah Alam dulu. Saya telah memanggil mesyuarat yang ahli-ahlinya adalah terdiri daripada pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Dan apabila saya mengeluarkan mesyuarat itu,
kami berhadapan dengan dua perkara dilema, yaitu kalau pihak polis yang mengambil tindakan kepada mereka-mereka yang telah bertanggung jawab pada hari yang berkenaan itu, sama ada persoalannya pihak parlimen juga akan mengambil tindakan, karena yang berlaku, perkara yang berlaku itu dalam parlimen. Perkara itu dicetuskan oleh wakil rakyat juga daripada pihak sebelah kanan saya dan pihak sebelah kiri saya. Jadi persoalan yang saya kemukakan kepada jawatan kuasa yang saya pengurusi untuk mengambil tindakan ialah, bolehkah kita benarkan perkara untuk menghukum pihak-pihak tertentu walaupun berbeza akta ataupun peraturan yang dipanggil oleh undang-undang sebagai double jeopardy. Jadi pada masyarakat itu saya memberi masa kepada ahli yang berhormat dalam jawatan kuasa itu untuk kami bermasyarakat balik, sama ada tindakan kita biarkan kepada polis untuk mengambil tindakan dan parlimen akan mengambil tindakan yang berbeza. Jadi ahli yang berhormat Gelang Patah, saya cukup terima kasih oleh kerana membangkitkan hal itu, kerana perkara ini berlaku within the presence of parliament. Secara spesifik apa yang berlaku kepada Salam, dan pendapat saya secara pribadi ialah biarlah perkara itu parlimen juga yang mengambil tindakan dan tidak kita melibatkan kepada pihak polis di luar sana. Boleh saya tanya, saya setuju bahawa kalau dalam presiden parlimen adalah pihak polis perlulah mendapat keizinan yang dipertua sebelum ada siasatan, dan tidak ada sebab yang dipertua menolak atau menolak permintaan selain daripada parlimen sendiri mau ambil tindakan. Tapi perkara ini penting dan segera, dan tidak patutlah long delay. Dan kalau parlimen mau ambil tindakan, perlulah diambil dengan segera, dan kita dilihat oleh orang ramai bahawa oleh kerana terlibat orang-orang dalam pihak sana bahawa perkara ini disia-siakan sahaja. Masih sila salam. Ya, Tan Sri. Saya benarkan cuma Salam saja yang bercakap. Selepas itu kita akan berbalik kepada usul. Baik. Terima kasih Tan Sri. Saya berpandangan bahawa golongan yang terlibat dalam serangan itu seharusnya dikenakan tindakan oleh pihak polis, tetapi pihak parlimen harus mengambil tindakan terhadap ahli-ahli parlimen yang terlibat, ya, maknanya yang mana yang bukan ahli parlimen tetapi mereka datang dan mereka yang terlibat dalam kekasaran pada ketika itu menyerang polis-polis parlimen, ya. Kerana kita kena ambil kira bahawa polis-polis parlimen ini adalah kaki tangan kerajaan, ya. Dan di mana saja kaki tangan kerajaan dicederakan oleh orang awam, dihalang daripada melakukan tugasan mereka, maka mesti diambil tindakan oleh pihak berwajib, iaitu pihak polis, walaupun peristiwa itu berlaku dalam kawasan parlimen. Berhubung dengan ahli parlimen yang terlibat, iaitu sama ada timbalan menteri ataupun diri saya, kita serahkan kepada Tan Sri untuk mengambil, menubuhkan satu jawatan kuasa untuk bertindak terhadap kami sekiranya kami didapati bersalah dalam mencetuskan keadaan yang sebegitu. Tetapi the rule of law yang seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Gelang Patah mesti dipertahankan dalam soal physical violence yang dikenakan ke atas pegawai kerajaan, polis parlimen, dan juga serangan terhadap ahli parlimen, ya. Lalu saya nak merakamkan perasaan duka cita saya di mana kes yang pendakwaan terhadap mereka-mereka yang terlibat, yang sudah jelas dan dikenal pasti, telah sewenang-wenangnya tanpa apa-apa alasan ditangguhkan oleh pihak pejabat peguam negara, walaupun pihak yang tertuduh telah hadir ke mahkamah, ya, pada kalau tak silap saya lebih kurang pada hari Jumaat 2 ataupun 3 minggu yang lepas, dan tanpa apa-apa penjelasan, ya.
So saya ingin meminta penjelasan daripada Menteri Dalam Negeri untuk menjelaskan keadaan supaya tidak timbul salah faham dan kekeruhan itu. Baik. Terima kasih Tan Sri. Saya kata tadi yang berhormat, saya benarkan sahaja salam yang berhujah dalam soal ini. Masih yang berhormat. Yang berhormat, perkara-perkara lain yang hendak ditimbulkan nanti mengenai dengan soal ini boleh ditimbulkan sewaktu perbahasan tita diri raja nanti. Saya sengaja tadi untuk membenarkan gelang patah dan salam untuk membangkitkan isu ini, walaupun belum pernah kita bangkitkan oleh kerana dia amat relevan. Jadi kes ini adalah special, itu sebab saya benarkan dua yang berhormat untuk berhujah. Jadi saya baca balik usul yang tergendala sekejap tadi. Oleh yang berhormat, masalahnya ialah usul oleh yang berhormat Menteri Dalam Negeri yang telah dibacakan tadi hendaklah disetujukan. Oleh yang berhormat yang bersetuju katakan setuju. Oleh yang berhormat yang tidak setuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Silakan.